Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan sambungan kepada kisah Zaitun yang Abang dapatkan melalui email. Jadi tanpa berlengah-lengah lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan untuk kita semua. Dan tanpa berbuang basa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selepas 40 hari, Zaitun diganggu dengan almarhum kepada tunang dia. Dia dah mula boleh terima yang arwah tunang dia dah semakin lama meninggalkan dia dan dia cuba untuk melupakanlah. Mujurlah dia bekerja dalam satu sektor yang sangat-sangat busy, sangat sibuk, iaitu sektor perbankan. Dia bekerja dekat satu bank sebagai seorang eksekutif. Disebabkan kerja yang terlalu banyak, sedikit demi sedikit dia dapat melupakan kenangan-kenangan dia bersama bekas tunang dia dan juga kenangan-kenangan seram pada masa yang sama yang dia kena ganggu selama 40 hari itu. Dia dah boleh mula lupakan. Alhamdulillah sangat-sangat, dia kata itu semua bantuan daripada Allah Ta'ala. Tapi dekat office dia ni, kebanyakan daripada kakak-kakak, abang-abang yang ada dekat office tak tahu sebenarnya Zaitun ni pernah bertunang. Mereka tahu Zaitun pernah berkawan dengan seseorang dan mereka tahu juga kawan kepada Zaitun tu sudah pun meninggal dunia akibat daripada kemalangan. Tapi mereka tak tahu yang meninggal tu adalah tunang Zaitun. Ingat kawan biasa je. Jadi disebabkan tu adalah kakak-kakak, abang-abang yang ada dekat office tu selalulah jodoh-jodohkan Zaitun dengan orang-orang dekat office. Pantang ada orang bujang dekat office, time tu lah nak dijodoh-jodohkan dengan Zaitun. Umur Zaitun pada waktu tu dah makin bertambah. Jadi dia pun tak nak tergopoh-gopoh. Dia kata ambil masa benda ni, bukan boleh senang-senang berjumpa dengan orang, terus-terus berkahwin. Dia nak juga kenal dengan siapa yang dia kenalkan. Tapi pada satu hari tu, adalah seorang kakak tu nak kenalkan dia dengan satu office dengan dia juga, namanya Ridwan. Mula-mula Zaitun rasa tak naklah kenal, dia anggap macam benda tu tunggu dululah, ambil masa sikit lah, tak naklah terus-terus kenal. Tapi lepas dipujuk dengan akak tu dalam beberapa kali, kau kena terima dek, dia kata itu semua takdir, yang kawan kau dah meninggal tu kawan aja, bukan tunang kau. Dia tak tahu tu tunang, dia kata. Jadi dia bila kakak tu pujuk banyak kali dah tunjuk gambar, molek juga orangnya, kata Zaitun. Dia pun tergeraklah hati nak berjumpa. Mereka bekerja dekat dalam satu bidang yang sama, perbankan, satu bank yang sama sebenarnya, tapi planet yang planet yang berlainan, level yang berlainan, bukan planet. Tapi level yang berlainan. Zaitun bekerja dekat level yang atas, eksekutif, yang dia ni pula kerja dekat bawah. Tapi ranking dia orang ni lebih-lebih kurang sama je, cuma departmentnya yang berbeza-beza, jabatan berbeza. Lepas dipujuk-pujuk dengan kakak tu, akhirnya setujulah Zaitun. Bolehlah kak, dia kata nak jumpa pun jumpalah. Tapi saya tak berjanji saya nak kenalan dengan budak lelaki ni. Saya rasa macam tengok dululah, kalau hati saya terbuka nak kenal dengan dia, nak rapat-rapat dengan dia, okeylah kan. Jadi akak tu kata tak apa. Nanti akak keluar makan dengan kau atau akak panggil dia. Waktu tu zaman dah ada handset, tahun 2016. Dah ada handset waktu tu. Jadi bila satu petang tu, satu tengah hari tu, akak tu cakaplah dengan Zaitun, hari ni kau kena makan dengan akak. Akak akan panggil Firdaus. Sebenarnya Firdaus ni adik angkat akak. Dia kata, bayar-bayar kau juga. Dia kata, bila dengar macam tu, Zaitun pun rasa macam, okeylah, bolehlah. Dia pun pergilah jumpa dengan kakak. Dia pergilah makan dengan kakak tu. Dekat kafe bawah situ-situ juga. Lepas tu bila duduk makan, tunggu Firdaus tu tak sampai-sampai. Diorang keluar makan lebih kurang 12.30. Sampai pukul 1 tak sampai-sampai lagi. Zaitun dah panas hati dah ni. Jenis yang budak macam ni tak sesuai dijadikan suami. Jenis-jenis yang memungkir-mungkir janji, dia kata. Takut nanti kalau dah kahwin mungkir janji pula. Jadi tunggu dah dekat-dekat pukul 1 suku barulah sampai. Pada waktu ni kata Zaitun, hati dia dah tak ada dah. Dia dah tak ada hati dah. Dia rasa macam tak jumpa tu sebab atas permintaan kakak tu. Kalau kakak tu kata tak jumpa pun dia rasa tak kisah. Tapi bila budak lelaki tu datang yang namanya Ridwan, lain daripada gambar.
mengikut email je lah. Lain daripada gambar, lagi elok daripada gambar. Yang datang tu depan tu. Daripada tadi perasaan tu macam dah tertutup rapat, tak nak lagi berkawan dengan lelaki mana-mana. Dengan kata lain, tidak ada orang lain yang dapat menggantikan bekas tunangku. Tiba-tiba bila Ridwan muncul depan, dengan Ridwan minta maaf, dengan Ridwan bawa pula kek-kek kecil, macam cupcake sebagai hadiah, sebagai meminta maaf. Hati mana yang tak berbunga, kata Zaitun. Dia dah terdetik dah. Boleh tahan Mamat ni. Bagus. Dia tahu aku suka makan kek pisang. Apa tu? Cupcake. Kek pisang. Cupcake. Jadi, okey lah. Berboraklah dia. Bila tengok Zaitun berborak dengan Firdaus tu, nampak sangat si kakak tu, Firdaus, Ridwan tu. Jadi nampak sangat kakak tu macam gembira. Mana tak beritahu nama sebenar. Kakak tu nampak macam gembira. Tengok macam okey je lah. Jadi lepas habis berborak tu, akak tu tanyalah, macam mana Tun? Kata, akak tengok kau berborak memang nampak sesuai. Dia kata, boleh lah kak. Dia kata, okey. Pada waktu tu Zaitun kata hati dia dah berbunga tau. Sebabnya layanan Ridwan pada dia sebenarnya adalah cara dia bercakap melebihi daripada bekas tunang dia. Jadi dia kata seronok bila dia berbual dengan Ridwan. Dia kata Ridwan beri layanan pada dia. Tapi tengok dululah, dari hari ke hari hubungan mereka makin rapat, dan mereka pun banyak kali dah berdating keluar, pergi tengok wayang, pergi makan, pergi jalan-jalan, keliling-keliling taman. Jadi dengan kata lain, hubungan mereka nampak semakin serius. Ini baru titik nak masuk kepada cerita. Mukadimah je dah lebih 5 minit. Satu malam, waktu tu, kata Zaitun, dia dah memang lupa dah. Dia dah lupa dengan tunang dia, dengan bekas tunang dia, dengan hantu yang mengacau tu, semua dia dah lupa. Satu malam tu, tiba-tiba dia tersedar daripada tidur dia. Dan dia berada dekat satu kawasan. Waktu tu dia kata, dia memang bukan bermimpi, dia memang sedar. Bila dia bangun tu, aku dekat mana dia kata. Dia tengok keadaan keliling dia gelap dengan bau busuk tau. Dia kata, dia cuba besarkan mata, mengamati keadaan sekeliling dia, tapi dia tak nampak dengan jelas. Dalam keadaan dia masih lagi terpinga-pinga apa benda yang berlaku. Tiba-tiba tangan dia dipegang oleh oleh seseorang. Ada orang pegang tangan dia, mengeletis lah. Maksudnya mengelitat lah dia. Terbangun daripada tempat dia duduk. Siapa pula yang pegang dia dalam keadaan gelap? Kat mana dia sekarang? Dia cuba fikir-fikir. Memang dia ingat dia ada dekat atas katil. Dia tidur, dia kata. Macam mana boleh ada dekat tempat lain? Punyalah fikir. Waktu ada orang pegang pula. Nak menjerit-jerit lah waktu tu. Dia cuba larikan diri. Dia bangun, dia berlari, bam, dia langgar dinding. Dia terasa dia tak tahu dia dekat mana ni. Dia raba-raba kiri kanan. Kat mana dia ni? Kat mana dia ni? Tiba-tiba dalam keadaan yang betul-betul gelap tu, ada muncul sikit cahaya. Dan cahaya tu macam cahaya, dia kata dia pun tak tahu datang cahaya tu daripada mana, tapi muncul sikit cahaya macam pemetik api, kecil je. Dan nak tahu tak dia ada dekat mana? Waktu tu dia kata, dia ada dekat dalam kubur. Pelik kan? Waktu tu dia ada dekat dalam kubur, dan depan dia adalah bekas tunang dia. Apa lagi? Waktu tu dia memang menjerit lah kan. Kalau kita lah, tiba-tiba saudara-saudara dah ada dalam kubur. Aku dah meninggal ke apa? Dengan depan kita ada orang yang serupa macam bekas tunang kita. Menyeringai je. Dengan dia punya kain kapan, dengan tanah-tanah. Abang tak boleh cakap lebih. Sekarang dah pukul 1 lebih dah ni. Jadi waktu tu dia dah ketakutan. Menjerit-jerit Allahu Akbar, Subhanallah. Segala jenis zikir-zikiran dia dah keluarkan. Tetap juga benda tu ada tercetuk depan mata dia. Dengan lampunya cahaya yang tak berapa nak ada tu, membuatkan keadaan sekitar menjadi semakin takut. Dalam keadaan yang kalang kabut ni, dia cuba, dia kata dia sampaikan dinding-dinding di sekeliling dia, dia cakar-cakar. Dia kata mujur benda tu tak rapat dengan dia. Kalau benda tu rapat dengan dia, dia terajang benda tu. Dah dia menjerit-jerit sampai anak tekak dia sakit. Tiba-tiba entah macam mana dia terdengar azan. Sewaktu dia tengah mencakal-cakal tanah tu, dia dengar azan. Dia buka mata, dia ada atas katil. Dengan kata lain, mimpi yang dialami itu adalah hampir sama dengan realiti. Macam mana boleh sama dengan realiti? Dia kan dah putuskan hubungan dengan bekas tunang dia. Kenapa bekas tunang dia datang lagi? Dia tak faham pada waktu tu. Apa yang bekas tunang dia nak? Okey, tak apa. Mungkin mimpi tu hanya datang sekali. Esok dah tak ada dah, dia kata. Mungkinlah setakat mainan mimpi, kenangan-kenangan lama. Cuma kenangan lama, dia tak pernah ada kenangan dalam kubur, dia kata. Cuma itu yang dia rasa pelik. Jadi malam kedua, balik kerja tu, dia dah ready dah.
mungkin tak ada lagi. Jadi sebelum tidur tu dia baca Ayatul Kursi, dia baca surah Al-Ikhlas, selawat-selawat Nabi, dengan harapan benda tu tak akan terjadi sekali lagi. Dan kali kedua, dia masih lagi mimpi, dia ada dekat dalam kubur dan depan dia adalah bekas tunang dia. Dan tunang dia tak bercakap tau. Tunang dia hanya duduk dengan mukanya yang agak kelebam-lebam. Waktu tu dalam kononnya seperti dekat dalam kubur, dia tenung dengan tunang dia. Pada waktu mimpi kali kedua ni, dia sedar dia mimpi. Dan dia tahu dia tak bukan boleh keluar daripada kawasan tu selagi tak ada azan subuh. Jadi pada waktu tu dia duduk, dia pandang tunang dia baca apa-apa yang patut. Kalau tunang dia cuba dekat dengan dia, memang dia terajang. Tapi benda tu tak dekat dengan dia. Jaraknya tak jauh sangat, dia kata. Adalah lebih kurang 10 langkah. Jauh jugalah. Jadi dia pun duduk, selawat, baca apa yang patut dan minta pertolongan pada Allah Ta'ala supaya percepatkan masa, supaya dia tersedar daripada mimpi. Dengar raja azan subuh, dia buka mata, dia dah ada atas katil. Memang berpeluh-peluh. Satu badan dia jadi penat. Takkan kali kedua pun mimpi benda yang sama? Apa petandanya? Tunang dia tengah minta pertolongan ke? Ataupun perlu dia buat sesuatu ke? Itu yang bermain-main kat fikiran dia. Tolonglah, dia kata, untuk kali yang ketiga ni, kalau malam seterusnya, janganlah dia mimpi lagi dengan benda-benda macam tu. Dia dah tak tahan, dia penat, dia kata. Jadi untuk malam yang ketiga, dia dah ready. Kali ni sebelum tidur, dia buat sembahyang hajat dulu dengan harapan tidak ada lagi gangguan pada malam yang ketiga. Betul-betul doa dia telah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia sedar dia ada dalam bilik dia. Tapi bukan dekat dalam kubur. Lega. Waktu tu dia kata, aku mimpi ke bukan? Bila dia raba-raba, mimpi. Tapi mimpi dia memang ada dekat dalam bilik dia. Dia bukan ada dekat dalam lubang kubur. Okeylah, relax lah, kata. Okey, mimpi, walaupun mimpi masih ada dalam bilik, okey lagi. Tengah-tengah dia cuba untuk keluar daripada mimpi dia, tiba-tiba dia nampak depan dia ada lagi bekas tunang dia. Walaupun pada keadaan kali ni, yang ketiga, bukan ada dalam kubur, tapi tunang dia tu ada lagi depan. Apa yang tunang dia nak? Jadi inilah kesempatan dia nak tanya. Apa yang dia nak? Dia kuatkan semangat. Dia tanya, apa yang awak nak? Selepas 10 tahun benda ni berlaku, apa yang awak nak? Dia kata. Benda tu tak jawab apa pun. Tak jawab apa, tak hek, tak hok. Dia cuma duduk pandang dengan pandangan yang menakutkan. Muka dia macam orang baru lepas kena pukul macam tu. Dengan lebam-lebam. Dengan dia punya kapan dia yang dah terkoyak rabak. Pelik, dia kata. Waktu tu dia memang ada atas katil. Benda tu ada dekat hujung kaki dia. Tapi dia nampak macam, bukan berdiri. Dia nampak benda tu macam terapung. Tunang dia tu macam terapung-rapung di udara. Dia tanya, apa yang awak nak? Benda tu tak cakap apa-apa pun. Dan benda tu tenung je dia. Jadi bila dia sedar daripada tidur, tetap juga dia sedar pada waktu sembahyang azan subuh. Dan selepas dia sedar tu, dia terfikir, apa lagi yang terkait di antara dia dengan tunang dia? Apa benda sebenarnya? Dia takut tunang dia, bekas tunang dia dulu, telah mengikat dia dengan sesuatu. Maksudnya perjanjian-perjanjian yang dia pun tak ingat dia pernah buat. Mungkin perjanjian tu adalah sehidup semati ke, ataupun saya akan you die, I die. Maksudnya you jump, I jump. Maksudnya perjanjian macam tu lah. Kalau apa yang terjadi pada engkau, perlu terjadi pada aku. Kita harungi bersama. Waktu tu kan, waktu cinta-cinta monyet kan macam tu. Perjanjian-perjanjian yang tak masuk akal. Abang pun pernah lalui benda yang sama kan. Perjanjian kononnya merentas lautan api. Lautan api. Luka sikit dah hara abang. Itu abang lah. Jadi dia fikir apa yang terkait dengan dia. Waktu bangun tidur tu, fikir lagi ni. Pergi kerja, fikir-fikir lagi. Apa benda yang terkait ni? Apa benda, kenapa dia datang? Dah 3 malam ni dia datang. Walaupun malam yang ketiga ni bukan mimpi dalam kubur. Tengah-tengah dia dalam kalang kabut tu, tengah-tengah difikirkan sebenarnya apa kaitan dia. Tiba-tiba dia terpandang dekat jari dia. Dia masih lagi pakai cincin pertunangan. Cincin pertunangan tu, yang waktu dia bertunang dengan tunang dia yang pertama tu, masih lagi dia pakai. Jadi dia rasa mungkin inilah sebabnya tunang dia datang dalam mimpi. Dengan kata lain, tunang dia marah yang dia ni ada lelaki lain yang dah semakin rapat. Sebenarnya bukan tunang dia marah, makhluk tu, ilmu tu. Jadi dia kata mungkinlah sewaktu tunang dia hidup, tunang dia ada banyak belajar benda-benda kurafat, dan benda-benda tu menjelma menjadi makhluk.
dan mungkin tunang dia telah mengarahkan makhluk-makhluk untuk berdamping dengan dia selagi semasa hidup sampai ke hari akhirat. Dia mungkinlah, dia kata itu mungkin kemungkinan dia, dan benda tu ikut aja arahan tuan dia walaupun tuannya dah meninggal dunia. Benda yang dia perlu buat adalah tanggalkan cincin tu. Tak sempat balik rumah, dekat office dia gunakan sabun, dia gunakan apa pun cara untuk tanggalkan cincin. Sampaikan isu dia nak tanggalkan cincin tu, orang kiri dengan kanan dekat office tahu dia nak tanggalkan cincin. Tanggal, letak air sabun, letak minyak zaitun, segala macam cara, tapi tak juga berjaya menanggalkan. Jadi bila waktu rehat macam biasalah, dia pergi makan dengan Ridwan, dia beritahu dengan Ridwan yang dia nak tanggalkan cincin. Ridwan cakap sabun ke apa, minyak ke, tak jalan, dia kata. Dah tanggalkan cincin. Lepas tu Ridwan tanyalah, cincin ni cerita tentang apa ni? Cincin apa sebenarnya awak macam nak tanggalkan sangat? Dia pun malas nak berselindung sebab dia yakin Ridwan tu adalah bakal suami dia. Dia pun ceritalah dengan Ridwan daripada A sampai Z, sampailah yang dia mimpi dalam kubur tu. Dia cerita semuanya. Ridwan kata, okey macam ni lah, kita minta bantuan dengan pihak bomba. Pihak bomba ada ragum yang kuat tu kan, yang besar tu, yang macam ketam tu, itu potong segala macam besi pun boleh potong. Oh, petang tu juga dia balik daripada kerja, sepatutnya dia balik naik bas, naik train, tapi hari tu dia balik dengan Ridwan. Mereka pun pergilah dekat kawasan balai bomba dan mintalah balai bomba putuskan. Lepas balai bomba putuskan, barulah malam tu dia dah tak mimpi lagi. Dia kata, bahayalah sebenarnya perjanjian-perjanjian yang kita buat waktu-waktu kita cinta-cinta monyet ni. Kadang-kadang kita tak ingat apa perjanjian kita. Ini perjanjian yang dibuat waktu cinta monyet tu lah. Sehidup semati, lautan api sanggup kurangi. Lepas tu huru-hara. Sebab orang tu dah mati, lepas tu orang tu punya amalan mengingat kat dia. Tapi ceritanya belum habis. Tunggu dulu. Hubungan Zaitun dengan Ridwan makin hari makin rapat. Akhirnya seperti yang kita semua jangka, Ridwan pun masuk meminang. Jadi mereka pun tetap kalah tarik untuk berkahwin. Tak ada masalah tu semua. Semuanya berjalan dengan lancar. Mendapat doa dan sokongan daripada kawan-kawan dan juga saudara mara. Dan waktu tu dia pun dah lupakan dah tinggal teruslah bekas tunang dia. Nak kata cinta sejati tu, cinta sejati jugalah dia kata. Cuma, ialah kisah-kisah lama kan. Kisah-kisah yang berlaku sewaktu muda dulu. Dalam sebulan sebelum berkahwin, ada juga beberapa kali Zaitun pergi ke spa untuk dapatkan khidmat. Biasalah orang sebelum kahwin nak urut-urut dulu, bagi kendur-kendurkan urat supaya waktu dah perkahwinan nanti semuanya berjalan dengan alhamdulillah lah, dengan lancar. Jadi sewaktu dia berurut-urut tu, ada sesuatu benda yang mengganggu fikiran dia. Setiap kali orang urut tu nak pegang perut dia akan rasa, nak pegang perut dia akan rasa sakit. Dia pun tak tahu kenapa datang sakit tu. Tapi bila dia pegang sendiri perut dia, ataupun dia minta kawan dia pegang perut dia, tak rasa sakit pun. Tapi bila tukang urut tu pegang, dia akan rasa sakit. Dia pun tak tahu kenapa. Mula-mula diingatkan benda tu benda-benda biasa. Biasalah kalau nak kahwin selalunya, kata Zaitun, sesi-sesi berurut tu dilakukan selama 3 sesi atau 4 sesi. Tapi dalam keempat-empat sesi yang dia jalani sebagai persediaan untuk berkahwin, 4 sesi berurut tu pegang perut mesti sakit. Tak puas hati, dia ajak tunang dia Ridwan pergi cek kat hospital swasta. Bila cek MRI, CT scan, tak ada apa-apa pun. Dia punya perut semua okey, tak ada masalah. Dia jadi pelik dah ni, lain macam. Jadi dia pun pergi balik dekat spa tu, nak tanya kalau lah orang spa tu tersalah urut ke, ataupun orang yang mengurut dia tu adalah orang yang tidak ada, bukanlah tak ada sijil, tak ada pengalaman yang urutan yang betul. Sebab tiap-tiap kali dia berurut, dia akan berurut dengan orang yang sama, berspa dengan orang yang sama. Dan orang tu setiap kali pegang, orang tu sakit, dia sakit. Jadi pergi balik dekat spa tu. Lepas dah habis-habis tu pergi kat spa tu. Lepas cek kat hospital lah, dia pergi kat spa tu tanya. Bila dia tanya dengan budak tu, dia korek rupanya budak ni ada amalan. Budak ni dia ada saka. Dia kata bukan dia nak saka tu, dah lama saka tu ikut dia, dan itu adalah saka keluarga. Dia terfikir, kata Zaitun, adakah disebabkan budak tu ada saka dan dia ada sesuatu yang mendamping yang menyebabkan bila budak tu pegang perut dia rasa sakit? Mungkin juga kan. Tapi bila difikirkan balik, benda tu akan sakit bila dia berjumpa dengan saka lain
Maksudnya makhluk lain. Jadi kalau tak berjumpa dengan makhluk lain, dia tak sakit lah. Dia okey je. Okey lah. Dia pun buat tak tahu je dalam benda tu. Bila dia kat office, dia ceritakan dengan kakak-kakak office dia. Kakak-kakak office dia beritahu benda tu serius sebenarnya. Sebab banyaklah orang cerita. Kalau berkaitan dengan pendamping ni, takut-takut nanti susah dapat anak. Dia memenuhi rahim kita. Rahim kita lah. Kita ada rahim. Maksudnya dia memenuhi rahim-rahim perempuan dan akan mengurangkan risiko untuk mendapatkan anak. Mungkin ada yang kata dia makan janin, ada yang kata dia akan merosakkan kawasan rahim, tak tahulah. Jadi bila dengar macam tu, nasihat daripada kakak-kakak tu sebelum nak kahwin ni, kenalah cari orang yang pandai sikit untuk mengubat benda ni. Tak lain tak bukan, tempat dia berubat memang semua orang tahu, Darul Shifa lah dia kata. Itulah tempat yang dia rasa boleh dipercayai. Pergilah Darul Shifa, dia, mak dia, ayah. Lepas tu ada juga tunang dia. Tapi tunang dia mengiringi lah kan. Bila sampai Darul Shifa, dia ceritakan. Lepas tu orang Darul Shifa ni bagilah, bacakanlah ruqyah-ruqyah. Waktu orang Darul Shifa bacakan ruqyah, dia rasa dekat dalam perut dia macam ada benda yang tengah bergolek-golek. Seumpamanya macam bola api, bola berduri, bergolek-golek dalam perut dia, mengelitat. Dia kata pada waktu tu rasa macam nak melenting je, berpeluh-peluh, sakitnya tak boleh nak cakap. Jadi orang Darul Shifa tu bagi tahu ada benda yang ada dalam perut dia ni. Macam mana ada benda dalam perut dia ni, diorang pun tak tahu. Yang tahu hanya Zaitun je lah. Jadi diberilah macam-macam daun bidara, air mandi untuk buangkan benda tu, supaya benda tu dapat disingkirkan sebelum hari perkahwinan. Zaitun pun bila balik dengan nasihat daripada Darul Shifa, dia amalkanlah apa yang diberikan oleh pihak Darul Shifa tu. Selepas dah amalkan tu, benda tu makin berkurang lah kesakitan. Setiap kali dibacakan ayat-ayat ruqyah, dia letak tangan dia dekat perut dia, memang akan sakit. Tapi lama kelamaan benda tu makin kurang. Dia pun banyak mandi dengan air daun bidara. Lepas tu dia banyak guna minyak daun bidara. Dia gunakan kasturi, sebab dia pernah dengar kasturi, minyak-minyak kasturi kijang tu sangat bagus untuk jauhkan kita daripada benda-benda yang menakutkan, terutama kalau makhluk-makhluk alam sebelah. Jadi dia pakailah semua tu. Memang dia nak buang tu semuanya sekali. Dan akhirnya usahanya menemui jalan terbaik. Benda tu hilang. Satu pagi tu, bila dia bacakan ruqyah, sebelum dia bangun tidur, dia bacakan ruqyah, dia letak kat perut dia, dah tak ada rasa apa-apa lagi. Wah, dia kata baguslah benda ni. Betul lah orang kata, kalau kita nak minta pertolongan, kita kena minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Itu benda tu berlaku dalam 2-3 hari sebelum kahwin je. Maksudnya benda tu hilang 2-3 hari sebelum kahwin. Mujur dia kata, kalau tidak wahara juga. Yelah, orang nak kahwin, kita nak bahagia. Tak naklah di malam perkahwinan tidak bahagia kan. Yang faham-faham lah. Perlulah kebahagiaan, sebab itu adalah yang disarankan oleh Islam kan. Jadi pun berkahwinlah pada hari yang ditetapkan, tarikh dia tetapkan. Zaitun pun kata dia berkahwinlah dengan bernikahlah dengan Ridwan. Pada malam pernikahan tu, ini peristiwa terakhir. Pada malam pernikahan tu berlaku satu lagi dugaan, dan ini adalah dugaan yang paling teruk pernah Zaitun alami. Sewaktu dia dengan suami dia, tiba-tiba seluruh badan dia bau busuk, macam bau bangkai. Bila diperiksa-periksa, bau tu datang daripada rahim dia. Fahamlah Datang daripada rahim dia. Dan ini mengganggu proses perkahwinan. Mula-mula orang dalam rumah tu ingat bau busuk tu datang daripada sampah yang tak dibuang, yang ada dekat belakang rumah. Sebabnya orang kenduri kan, buat dekat rumah pula kenduri tu, tiba-tiba bau apa ni, busuk ni. Ingatkan sampah, rupanya busuk tu datang daripada bilik pengantin. Dan benda tu berlaku bila? Pukul 1 pagi. Memang huru-hara. Zaitun menangis-nangis. Terpaksalah mak bapak dia pujuk, suami dia pujuk, Ridwan pujuk, kita berubat. Jadi besok paginya tak tangguh-tangguh, siapa pula menjerit tengah malam ni? Seram pula kan, tiba-tiba menjerit. Jangan buat lawak lah. Jadi bila besok pagi ni, mereka semua satu keluarga pergilah jumpa dekat kampung tu, dekat Pahang. Ada orang yang alim lah, yang boleh mengubat-ngubat ni. Dia pergilah jumpa. Kalau tak silap abang, orang yang sama kot. Kalau abang tak salah lah, waktu abang baca tu, orang yang sama yang ubat dia waktu kes gelang tu. Jadi bila jumpa dengan ustaz tu cakap benda tu tak buang habis. Memang pihak Darul Shifa dah buang, dan kita perlu buat amalan untuk pastikan benda tu betul-betul keluar. Tapi tak habis lagi. Jadi ustaz tu kata biarlah dia buat menghabiskan benda tu. Caranya adalah
Ustaz tu akan buat sembahyang hajat dan Zaitun dengan suami dia kena mandi sama-sama. Dimandikan bersama dengan air-air yang telah dibacakan ayat suci Quran lah. Jadi pada petang maghrib yang seperti yang diorang dah rancang, maghrib lebih kurang, habis di waktu maghrib mereka berdua dimandikan. Sewaktu dimandikan tu memang semua benda keluar daripada rahim Zaitun. Semua benda tu adalah cecair hitam. Pada waktu tu memang Zaitun kata pelik. Dia tak pernah buat benda terkutuk dengan bekas tunang dia. Macam mana benda tu boleh masuk dekat dalam badan dia. Dipikir-pikirkan, waktu tu dah buang lah, dah semua buang. Habis dipikir-pikirkan, rupanya baru Zaitun ingat. Sepanjang dekat sekolah, dia dengan bekas tunang dia banyak bawa makanan dan bagikan pada Zaitun. Dan setiap kali dia dapat makanan daripada tunang dia dan dia makan, maksudnya bekas power dia dulu, dia akan rasa teringat dekat tunang dia tu memang tak boleh dikawal. Setiap kali pun nak makan teringat tunang, teringat power dia tu. Nak pergi ke sekolah pun teringat. Kalau tak jumpa sehari tu, alah rindunya, kata. Adakah mungkin disebabkan oleh dia makan makanan tu? Mungkin juga. Jadi bila difikirkan, mungkin itu adalah puncanya kenapa benda tu ada duduk dekat rahim dia. Ini semua disebabkan oleh cinta sejati lah kononnya. Hidup semati, lautan api sanggup kurunangi. Gitulah perjanjian-perjanjian yang dia buat. Perjanjian tu pula dia buat dengan budak yang memang kuat mengamalkan kurafat-kurafat ni. Memang susah lah nak putuskan. Jadi lepas proses mandi dan dia pun dah ingat semua ni disebabkan oleh apa. Dan Alhamdulillah lepas tu dia pun bebas daripada cengkaman makhluk tu. Dan tak ada lagi dia mimpi yang pelik-pelik. Tak ada lagi dia didatangi dengan makhluk yang pelik-pelik. Dengan mimpi. Dan dia hidup bahagia dengan Ridwan sehinggalah sekarang. Dan dia orang pun dah ada ramai anak. Dah ada satu keluarga yang besar. Cerita ni adalah untuk pengajaran. Jangan sekali-kali kita buat perjanjian sehidup semati, lautan api sanggup kurunangi tu. Waktu kita dalam keadaan yang tak berapa nak stabil. Waktu sekolah, tak berapa nak stabil lah kan. Otak pun weng ke mana-mana. Janganlah kita buat perjanjian. Kerana dia dah terkena. Perjanjian tu memakan diri dia balik. Berpuluh tahun untuk dia putuskan dengan perjanjian-perjanjian pelik yang pernah dia buat sewaktu dia belajar dulu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya dapatlah menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Ada satu rahsia Abang nak beritahu. Sebenarnya cerita ni Abang rakam dekat 7 kali. Abang tak tahu kenapa. Setiap kali Abang bercerita, Abang punya lidah akan tergigit. Abang pun tak tahu kenapa. Macam pelik juga kan. Cerita tergigit. Sampai sakit lidah ni. Tapi yang kali ni Abang cuba minum air Yasin yang dibaca pada malam Jumaat. Malam tadi kan malam Jumaat kan. Jadi Abang cuba baca sekali lagi. Abang cuba ceritakan sekali lagi. Dan Alhamdulillah okey lancar. Berkat air Yasin lah kan doa-doa kita semua. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Pengajaran yang bagus untuk anak-anak muda. Ingat, nak cinta monyet, cintalah. Tapi jangan jadi monyet sangat lah. Takut nanti kalau jadi monyet sangat, jadi macam ni lah. Macam cerita Kak Zaitun tu. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Sabtu dengan Ahad tak ada. Bagi Abang relax, tenangkan, tegang-tegang urat tekak ni. Nanti Abang akan ceritakan cerita yang lain yang dihantarkan oleh ramai orang. Ceritanya semua bagus-bagus. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.